Hello, tes. Tes 1, 2, 3. Ya? Dengar. Tapi suara puan dah dengar dah. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengar jelas dan clear. Okey. Tak maaf. Kami lambat sikit. Tak apa puan. Okey. Assalamualaikum semua. Nama saya Nur Nabila. Saya moderator untuk hari ini. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang berusaha Puan Rita Yahaya, editor Dewan Kosmik selaku penceramah pada hari ini bersama Cik Fatin Shazana Zulkifli, penolong editor Dewan Kosmik. Yang dihormati Dr. Nurul Ain Muhammad Zaki, Koordinator Unit Penerbitan, Perundingan dan Kecemerlangan UiTM Perlis, Barisan Jawatan Kuasa Pelaksana Program, Unit Penerbitan, Perundingan dan Kecemerlangan, dan yang dialu-alukan semua pensyarah yang sudi meluangkan masa untuk hadir ke program pada pagi ini. Sebelum memulakan majlis, saya nak sampaikan pantun. Kalau pergi Tanjung Keramat, anak manis jangan diangkat. Bersama kita memohon rahmat, moga majlis mendapat rahmat. Okey. Sebelum memulakan majlis, sebelum majlis diteruskan dengan sesi perkongsian, saya akan bacakan sedikit latar belakang penceramah. Penceramah kita hari ini bernama Puan Rita binti Yahaya. Beliau telah berkhidmat hampir 27 tahun di Dewan Bahasa dan Pustaka sebagai pegawai perpustakaan dan perancang bahasa. Beliau pernah bertugas di DBP Cawangan Sabah dan Cawangan Wilayah Utara. Beliau aktif membentangkan kertas kerja dalam bidang bahasa dan persuratan pada peringkat organisasi kebangsaan dan antarabangsa. Beliau juga aktif dalam sukan rekreasi dan pendakian dalam negara dan luar negara anjuran Kelab Rekreasi dan Persatuan. Beliau merupakan munshi Dewan dan Juru Audit MSISO 9001 DBP. Beliau pernah menjadi penolong editor majalah Tunas Cipta dan editor majalah Dewan Bahasa. Dan kini beliau menjadi editor majalah Dewan Bahasa dan editor Dewan Kosmik mulai 20 Julai 2020 sehingga kini. Saya akan bacakan sedikit latar belakang akademik Puan Rita binti Yahaya. Beliau mengambil sarjana komunikasi korporat di Universiti Putra Malaysia, diploma Sains Perpustakaan dan Maklumat di UiTM dan diploma penterjemahan bidang sains dan teknologi Persatuan Penterjemah Malaysia. Seterusnya saya akan bacakan sedikit latar belakang tentang penolong editor iaitu Cik Fatin Shazana binti Zulkifli. Okay. Beliau baru berkhidmat hampir 3 tahun di Dewan Bahasa dan Pustaka sebagai penolong pegawai. Sebelum ini beliau pernah bekerja di KWSP dan Universiti Malaya. Beliau mengambil ijazah sarjana muda Sains Kepujian Statistik di UiTM Seremban 3 Negeri Sembilan. Beliau juga mengambil diploma Sains Kepujian Statistik di UiTM Universiti Teknologi Mara, Machang, Kelantan. Okey, jadi sempena pelancaran IIDA 2020, Dewan Kosmik ialah salah satu rakan strategik untuk IIDA. Disebabkan itu, kita bersama-sama bersidang pada pagi ini menjayakan bengkel dari meja editor ke Dewan Kosmik. Jadi, tanpa melengahkan masa, majlis dengan sukacitanya mempersilakan Puan Rita Yahaya, editor Dewan Kosmik selaku penceramah pada hari ini bersama Cik Fatin Shazana Zulkifli untuk menyampaikan perkongsian beliau yang bertajuk Dari Meja Editor Dewan Kosmik. Dipersilakan Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia doktor, tuan-tuan dan puan sekalian. Kami minta maaf sebab tadi ada masalah teknikal kan di pihak kami.
Jadi kita bermula lambat sikit lah. Boleh dengar tak? Jelas? Ya, Alhamdulillah boleh. Okey, terima kasih. Terima kasih pengacara majlis. Kami pada hari ini, saya Rita Jaya, yang di sebelah saya ada Puan Fatin Syazana, penolong editor. Jadi kami menangani majalah Dewan Kosmik yang boleh dilihat di sinilah. Yang ni keluaran terbaru Oktober tentang kemurungan pembunuh senyap. Kami mengangkat tema ini bersempena dengan bulan Oktober sebagai bulan Hari Kesihatan Mental Sedunia. Jadi insya-Allah Dewan Kosmik ini kita akan memfokuskan tema-tema yang berkaitan dengan bulan tertentulah, bulan-bulan khas yang diangkat di seluruh dunia yang berkaitan dengan sains dan teknologi dan juga kesihatan lah. Okey, sebelum tu kami nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak urus setia yang sudi mengundang kami untuk bersama-sama dalam majlis pada pagi ini dan juga pada majlis petang ni. Sebenarnya begini, kami sebenarnya dah mengambil tiket untuk ke Perlis, tapi malangnya di akhir-akhir pada hari Sabtu yang lepas kami dimaklumkan bahawa pihak UiTM telah mengubah mod persembahan kepada mod secara online berbanding dengan mod secara konvensional disebabkan kita memfaham sekarang ni PKP dan juga kes COVID yang semakin meningkat. Jadi pada pagi ni sepatutnya kami terbang pukul 7 tadi, tapi akhirnya terpaksa dibatalkan sebab memikirkan risiko yang akan kita hadapi dan juga memandangkan hanya 10 orang saja audiensnya kami dimaklumkan oleh pihak urus setia. Jadi tak apalah, itu tidak menjadi masalah sebab Dewan Bahasa pun boleh mengatasi hal-hal yang macam ni sebab ini bukan kehendak kita, memang dah menjadi orang kata epidemik di seluruh dunia, pandemik di seluruh dunia. Okey, jadi tanpa buang masa lagi, saya memperkenalkanlah majalah Dewan Kosmik ni. Sebenarnya majalah Dewan Kosmik ni telah diterbitkan pada tahun 93. Jadi tema majalah ni ialah majalah sains dan teknologi. Tema dia mudah saja. Jadi konsep dia berkaitan sains dan teknologi yang dipersembahkan secara popular. Matlamat majalah ni adalah untuk meningkatkan kesedaran rakyat Malaysia tentang penemuan sains dan kepentingan kehidupan dan kemanusiaan. Jadi sejak mula diterbitkan hingga kini, majalah Dewan Kosmik ini telah mengalami perubahan yang sesuai dengan trend semasa dan terkini, iaitu dari segi pengisian, dari segi editorial dan juga reka bentuk. Jadi biasalah dalam majalah ni kalau kita tidak membagi kesegaran, dia akan tinggal dalam keadaan yang mungkin tidak menarik. Jadi seiring dengan perubahan-perubahan tersebut, jadi kami pun berubah. Jadi Dewan Kosmik pun kena berubahlah, masuk juga dari segi kandungan dan sebagainya. Okey, sasaran pembaca Dewan Kosmik ni dia merangkumi pelajar sekolah, pelajar IPT, khalayak umum dan sesiapa saja yang berminat dalam bidang sains dan teknologi. Dan yang selebihnya kita cakap dari sudut STEM lah. Kalau sains dan teknologi ni mungkin macam biasa tapi STEM, dalam bidang STEM. Jadi setakat ni dulu, ada apa-apa pertanyaan ke sebelum saya lanjutkan lagi? Tak ada pertanyaan lah tuan-tuan dan puan? Belum ada lagi kot. Belum lagi, okey. Okey, saya teruskan. Penulis dalam majalah Dewan Kosmik ni, dia terdiri daripada pakar bidang yang pertama bukan pensyarah dan penelidik, iaitu sebanyak 5%. Iaitu maksudnya pakar bidang ni dia terdiri daripada pelajar, doktor, jurutera, arkitek dan sebagainya lah. Maksudnya mereka yang profesional yang terlibat dalam bidang pisas. Okay, yang seterusnya penulis dia terdiri juga penulis bebas, maksudnya sesiapa saja yang mungkin nak berkongsi maklumat ataupun pengalaman masing-masing dalam bidang STEM ni, iaitu penulis bebas sebanyak 5%. Kemudian yang paling banyak sebagai penulis Dewan Kosmik ialah terdiri daripada pensyarah, iaitu sebanyak 80%. Pensyarah ni pula daripada IPT tempatan dan juga swasta, misalnya UiTM, UKM, UTM, USM dan juga FREE. Yang juga terlibat dalam penghantaran karya kepada Dewan Kosmik. Dan selain pada itu, kita ada penyelidik yang dalam bidang masing-masing sebanyak 10%, iaitu macam sebagai contohnya penyelidik akademik Falak, UKM dan FREE, yang salah seorangnya adalah Dr. Kasim Bali, memang pakar astronomi lah. Jadi beliau menyumbangkan karya beliau setiap bulan kepada kami yang membicarakan tentang astronomi
dan juga ilmu falak, dan hampir 3 tahun lah beliau bersama Dewan Kosmik. Okay, tentang latar belakang Dewan Kosmik, sebenarnya Dewan Kosmik ni dia sebuah sebuah majalah yang popular. Kalau kita tengok di luar negara, dia seumpama macam majalah popular science, majalah saintifik, majalah sains, dan majalah yang bentuk popular, dia bukan jurnal ataupun sebagainya yang bersifat ilmiah kan. Jadi dia ni bertujuan untuk membangunkan minat dan pendidikan terhadap ilmu, iaitu menghidupkan keyakinan generasi muda terhadap bakat sains dan teknologi bangsa Malaysia. Jadi selain daripada itu, dia berusaha menjadikan anak bangsa Malaysia ni sebagai perintis serta pemain utama dalam bidang pendidikan dan inovasi, dan bukan sekadar pengikut pasif. Jadi sebagai satu penggalakan lah majalah ni, hadirnya majalah Dewan Kosmik ni. Dan seterusnya dia membantu usaha lain di negara ini bagi mewujudkan pembaharuan fikiran supaya terbentuk satu masyarakat industri yang moden dan beradab, yang sesuai dengan teknologi industri lah, revolusi industri yang sekarang ni kita dah menuju revolusi industri yang kelima. Mengungkapkan persoalan sains yang melahirkan teknologi dan implikasinya terhadap masyarakat, dan juga meningkatkan penggunaan bahasa kebangsaan dalam bidang sains dan teknologi. Untuk pengetahuan yang berbagai doktor, tuan-tuan dan puan, inilah satu-satunya majalah tentang sains yang terdapat di pasaran dalam bahasa kebangsaan dalam bahasa Melayu. Sebelum ni kita ada solusi, tapi solusi pun telah ditutup sebabkan faktor dari segi kos dan juga faktor dari segi permintaan. Jadi nampak kayaknya hanya tinggal Dewan Kosmik. Jadi Dewan Kosmik ni lah satu-satunya. Jadi saya menyerulah tuan-tuan dan puan yang berbagai doktor, adalah kita sama-sama untuk mengimarahkan penerbitan majalah Dewan Kosmik ni dalam bahasa kebangsaan, dalam bidang sains dan teknologi ataupun dalam bidang STEM. Okey. Kenapa kita perlu membaca Dewan Kosmik? Okey, sebagaimana saya saya maklumkan tadi, satu-satunya majalah berbahasa Melayu dalam bidang sains dan teknologi. Kemudian majalah ini menggunakan pendekatan etnosains sebagai pembelajaran yang membentuk sains asli dan sains ilmiah. Yang ketiga, sumber ilmu dalam model pembelajaran STEM, iaitu sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Dan yang keempat, matlamat dia adalah untuk mengajak masyarakat kita ni dalam semua peringkat sebagai celik STEM. Okay. Satu lagi keistimewaan majalah Dewan Kosmik ini, selain daripada majalah yang berbahasa kebangsaan yang memperkatakan sains dan teknologi dan juga STEM ni lah. Jadi majalah ni sebenarnya adalah majalah yang boleh meletakkan dirinya dalam anugerah pemenang bersama, iaitu Persatuan Sains Matematik Malaysia bersama tu. Jadi anugerah bersama ni dia melihat ataupun menilai karya-karya yang dalam kategori rencana popular, buku karya asli, buku karya penterjemahan, makalah ilmiah, reka cipta matematik, tesis sarjana, tesis doktor falsafah. Jadi mungkin yang berbagai doktor, tuan-tuan dan puan mungkin berminat, sebab di sini pun saya lihat sini ada tesis sarjana dan tesis doktor falsafah. Mungkin boleh mengambil bahagianlah dalam anugerah pemenang bersama ni kan. Bersama sebab untuk mengetahui lebih lanjut tentang anugerah bersama ni, yang bagi doktor, tuan-tuan dan puan boleh melayari laman web bersama untuk melihat syarat-syarat dan juga mungkin berita-berita terkini dan juga hadiah-hadiah yang ditawarkan. Okey, majalah Dewan Kosmik ni sejak tahun 2017 banyak juga memenangi anugerah bersama. Sebagaimana tuan-tuan dan puan dapat lihat di skrin, hadiah yang telah kami punya, hadiah utama, hadiah sandungan dengan tajuk-tajuk yang artikel terpilih yang dipilih oleh sidang editor untuk dipertandingkan. Jadi hadiah yang ditawarkan, yang kami fahami dan yang kami maklumkan, wang tunai, CD penyertaan dan juga hadiah iringan. Tapi dari segi hadiah wang tunai tu kami tak dimaklumkanlah oleh pihak urus dia kerana mungkin rahsia mereka, dan ini juga kami difahamkan bahawa hadiah wang tunai ni tidak tetap, dia bergantung daripada pihak urus dia dan berubah-ubah dari semasa ke semasa, dari tahun ke tahun lah. Dan pada tahun 2018 artikel yang memenangi anugerah bersama, sebagaimana tuan-tuan dan puan boleh lihat di skrin. Dan anugerah bersama ni dia lebih memfokuskan kepada STEM tadi lah. Jadi artikel-artikel yang dihasilkan mestilah bersifat ke arah STEM, terutamanya fizik, matematik dan juga sains dan teknologi lah.
sebab tu kami memilih juga artikel-artikel yang cakap insya-Allah lah yang mungkin menjadi boleh memancing perhatian juri untuk menilai artikel Dewan Kosmik. Alhamdulillah dah sejak tahun 2017 dan 2018 inilah dia yang artikel Dewan Kosmik yang tersedia yang telah memenangi anugerah bersama. Pada tahun 2019 apa yang tuan-tuan dan puan boleh lihat di skrin, macam tadi saya cakap Dr. Kasim Bali, aplikasi waktu solat bantu penumpang pesawat penerbangan. Jadi mungkin tuan-tuan dan puan ada artikel-artikel ataupun ada kajian-kajian yang tentang bidang STEM ni yang nak dikemukakan kepada kami yang boleh kita sama-sama mencuba nasib untuk menyertai anugerah bersama ni. Nak tahu kan insya-Allah tercalon dan mungkin tuan-tuan dan puan mempunyai yang peluang dan untuk memenangi anugerah bersama. Ini merupakan contoh sijil penghargaan oleh anugerah oleh bersama terbaru. Tapi pada tahun 2020 ni anugerah bersama ditunda disebabkan COVID-19. Jadi sehingga diberitahu pula lah. Jadi kita menunggu, sepatutnya tarikh tutup untuk penyerahan bahan pada April tahun ni. Malangnya ditunda. Jadi kami pun tidak tahu bilakah akan dibuka semula. Jadi kita hanya bersedia sajalah. Okey, panduan penulisan Dewan Kosmik. Okey, tuan-tuan dan puan sekalian berminat untuk menulis bersama-sama Dewan Kosmik. Jadi tuan-tuan dan puan bolehlah menghantar karya yang berkaitan dalam bidang STEM, apa-apa saja yang sesuai yang boleh dihantar kepada kami sebelum 25 hari bulan pada setiap bulan. Dan penghantaran karya itu juga mestilah lengkap bersama maklumat tuan-tuan dan puan. Kemudian kena ada surat pengakuan bahawa karya ini adalah karya asli dan di-type dalam font Arial 12 langkah 2 baris. Kemudian lampirkan mungkin gambar, rajah ataupun infografik yang sesuai dengan artikel. Dan juga tuan-tuan dan puan bolehlah mungkin ada maklumat tambahan yang lain ataupun dari segi jawatan tuan-tuan dan puan sebab kita nak kewibawaan penulis tu akan dinyatakan di akhir artikel. Kadang-kadang ada orang yang macam tertanya-tanya, pembaca yang tertanya, siapakah penulis ni? Mungkin dia beranggapan penulis ni hanyalah orang biasa-biasa saja kan. Jadi sejauh mana autentiknya ataupun holistiknya artikel yang ditulis tu. Jadi sebab tu penting juga untuk kami dapatkan jawatan dan juga bidang pengkhususan tuan-tuan dan puan untuk kami letakkan di akhir artikel tu. Jadi seperti biasa, Han ni sekarang kita dah boleh email, tak perlu lagi dah nak post atau sebagainya. Boleh email, fax pun tak perlu, boleh email saja. InsyaAllah kalau kami dapat disesuai dan mengikut format dan mengikut dasar penerbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, insyaAllah kami akan siarkan. Okey, itu saja. Selamat berkarya, mudah dan ringkas. Jadi saya buka apa-apa pertanyaan ataupun mungkin Puan Fatin ingin nak bagi tambah input atau sebagainya. Okey, terima kasih, itu saja. Okey, saya buka pertanyaan untuk sesiapa yang ingin bertanya. Siapa yang boleh bertanya boleh unmute mikrofon. Ada sesiapa nak bertanya? Assalamualaikum Puan Rita. Saya Dr. Ain daripada UiTM Perlis. Ada menarik ya tadi penjelasan tadi daripada Puan Rita dan Cik Fatin. Minta maaf lah tadi ada masalah teknikal di mana connect dengan Webex tak boleh dekat daripada pihak sana. Okey,
Tapi Alhamdulillah dapat bersama-sama lah kita. Sepatutnya kita boleh jumpa secara face to face lah, tapi tak ada rezeki untuk jumpa secara face to face. So kita jumpa di alam maya lah, alam online. Okay. Puan Rita, saya nak tanya berkenaan dengan penulisan dalam Dewan Kosmik tu, adakah ada sebarang suntingan jika dihantar? Saya ada beberapa artikel yang saya nak hantar pada Dewan Kosmik, tapi saya kadang tu macam ada bahasa yang mungkin tak sedap, macam proofreading lah lebih kurang kan. Adakah kiranya kalau sebelum hantar kepada Dewan Kosmik tu, adakah kami perlu menghantar dulu kepada proofreading ataupun teknikal dulu sebelum hantar, ataupun dekat Dewan Kosmik sendiri ada untuk betulkan untuk dari segi bahasa itu sendiri? Nak tanya Puan Rita tentang tu lah. Okay, terima kasih doktor. Pertanyaan tu tadi, kami sebaik-baiknya begitulah kalau di pihak doktor ada proofreader untuk doktor macam kemas ini kan dulu artikel doktor tu ataupun ditambah baik dulu dari segi bahasanya dan sebagainya lah. Jadi itu sebaik-baiknya lah. Andai kata tidak ada pihak proofreader di peringkat doktor ataupun ada bahasa-bahasa yang doktor rasa macam doktor pun macam macam tidak pasti, itu tak jadi masalah. Doktor email je kepada kami tugas kami untuk menukangi manuskrip tersebut, rencana tersebut, dan kami akan sesuaikan mengikut gaya dewan, mengikut istilah-istilah yang ada di Dewan Bahasa Pustaka, iaitu istilah yang dalam bahasa kebangsaan, dan juga kami akan sesuaikan mengikut format majalah di Dewan Bahasa dan Pustaka, dan juga yang kami akan melihat dari sudut dasar penerbitan DBP. Jadi jangan risau tentang masalah tu, jangan rasa gusar sampai rasa takut mungkin nak hantar. InsyaAllah itu memang kerja kami lah, kerja editor dan juga penolong editor untuk menukangi supaya artikel tu dapat disampaikan dengan baik, disampaikan dengan mudah difahami oleh maksudnya mahir oleh layman lah. Mungkin dalam bidang-bidang khusus ni para doktor semua dah faham, tapi mungkin masyarakat kita ni kita kena pendahkan sikit bahasa dia tu. Jadi ada istilah-istilah tu yang kami kena rujuk dengan Dewan Bahasa dan Pustaka, dan kita akan mencari istilah yang boleh difahami, yang mudah lah kalau teknikal. Jadi jangan takutlah doktor, jangan risau. Memang tugas kami tu. Okay, terima kasih. Ada soalan? Okay, tentang peluang penerbitan untuk bidang sains dan sosial dalam majalah kosmik itu bergantung. Ini saya dapat pertanyaan ni, tergantung. Kita kena kaitkan sains sosial tu apa yang boleh dikaitkan dengan STEM. Maksudnya yang dikaitkan dengan bidang STEM tu lah. Jadi janganlah sains sosial yang lebih pada budaya. Jadi macam yang itu kami ada majalah lain, majalah budaya, majalah Dewan Budaya. Jadi untuk majalah Dewan Kosmik ni boleh kita fokuskan kepada STEM tadi. Kalau nak memperkatakan sains sosial pun mesti ada kaitan dengan STEM. Jadi supaya kita tak lari daripada sasaran dan matlamat Dewan Kosmik itu, dan juga dia punya khalayak pembaca dia. Saya nak tanya lagi Puan Rita, berkenaan dengan format untuk menghantar kepada Dewan Editor tu, ada tak sebarang format untuk kami hantar? Macam dan kepada siapa kami perlu mengutarakan artikel tu? Okay. Formatnya doktor hantar dalam bentuk words, area 12, langkau 2 baris, lepas tu sertakan maklumat peribadi doktor dan juga gambar-gambar iringan yang sesuai lah dengan artikel tersebut. Kadang-kadang dan juga rujukan. Mungkin kami akan rujuk silang lah, senang untuk kami nak semak balik kan. Tapi kalau boleh macam rujukan dari segi buku dan juga rujukan gambar lah. Dan juga kalau boleh nyatakanlah sumber gambar tu. Jadi memudahkan kami lah. Jadi doktor boleh emailkan kepada saya sebagaimana yang terpapar di skrin tu, rita@dbp.gov.my, atau pada Puan Fatin, syazana@dbp.gov.my. Tapi panjang halaman doktor, mungkin doktor ni panjang halaman kami galakkan antara 4 hingga 12 halaman. 4 hingga 12 halaman. Dalam format tadilah langkau 2 baris.
Ada lagi satu soalan. Ada kawan saya dihantar dekat Dewan Kosmik, tapi dia kata masih belum dapat khabar berita lah sama ada publish ke belum. So macam ni dia nak tahu status yang dia dah hantar tu? Okey, kawan doktor tu boleh email semula pada kami, bertanyakan kedudukan artikel beliau, dan kau boleh nyatakan artikel yang mana, sebab kami dapat banyak sangat artikel tentang sains dan teknologi. Alhamdulillah lah, sebab sekarang ni memang tak ada masalah lah kalau berbanding dengan dulu. Sebab nak ikutkan, kita pun rasa macam was-was jugalah artikel dalam bahasa Melayu dalam bidang STEM ni kan, tapi Alhamdulillah dapat banyak. Terutama selepas COVID ni lagi banyak. Jadi kami memang mengalu-alukan lagi supaya bank data kami, bank artikel kami sentiasa banyak. Jadi kami tidak ada masalah. Jadi untuk pertanyaan kawan doktor tadi tu, mungkin dia boleh email pada kami, mengingatkan kami balik tentang artikel beliau tu. Kadang-kadang kita tak share tu bukan disebabkan mungkin tak sesuai, tak cukup maklumat yang diperlukan, mungkin gambar tu tak sesuai, jadi mungkin terlampau ringkas, terlampau pendek, jadi tak sesuai lah kami, jadi maklumat tu tak cukup mendalam. Jadi kita kena tengok jugalah. Kami akan semak balik. Dan satu lagi saya nak bagi tahu, lupa saya nak beritahu tadi, dalam Dewan Kosmik ni kita ada juga menyiarkan cerpen. Cerpen kami memfokuskan tentang STEM lah, sains, teknologi dalam matematik dan sebagainya. Jadi apa-apa saja tema yang berkaitan dengan STEM bolehlah digarapkan dalam bentuk cerpen. Cuma kita tak siarkan puisi lah dalam majalah Dewan Kosmik. Dan juga berita aktiviti tentang dalam bidang STEM ni lah. Kalau doktor nak siarkan apa-apa saja aktiviti yang dianjurkan di UiTM dalam bidang STEM. Dan ruangan dalam majalah Dewan Kosmik ni dia tak tetap, dia mengikut artikel tu. Tetapi istilah-istilah yang kami gunakan memang menggambarkan isi dalamnya, itu istilah-istilah teknologi STEM lah. Contohnya macam ni, boleh nampak lah. Tak jelas. Okay, saya bacalah di sini. Okay, kalau ada artikel berkenaan teknologi, mungkin teknologi, perubahan tenaga, toksikologi, kemudian kejuruteraan, psikologi, jenayah digital, astronomi, zoologi, film, pelestarian hutan, botani, pergigian, kosmologi, klimatologi. Kemudian kalau ada ulasan buku pun boleh juga dihantar kepada kami. Kemudian dari segi cerpen tadi lah. Jadi dia bergantung pada bulan tu apakah artikel yang akan dimuatkan, dan kami akan meletakkan ruangan tu. Dia tidak ada ruangan yang tetap. Kecuali untuk ruang astronomi lah yang ditulis oleh Dr. Kasim Bali. Saya bagi contoh lah Puan, dari segi penulisan artikel. Yang ni lah gambar-gambar yang kami perlukan yang akan memantapkan lagi lah Dewan Kosmik. Boleh nampak tak ni? Rawatan gigi. Yang ni memang dibuat kajian oleh memang doktor yang dalam bidang doktor pergigian. Jadi gambar-gambar ni pun adalah gambar asli yang dikemukakan oleh beliau lah, dan gambar ni adalah merupakan pesakit dia sendiri. Jadi kita rasa tidak was-was lah nak menggunakan, sebab ini memang daripada sumber yang boleh sahih. Kalau kita tengok memanglah agak mengerikan ya, sebab doktor ni memaparkan sedetail-detail. Okay. Ni contoh cerpen fiction science, mungkin boleh dibaurkan dengan unsur-unsur cinta dan sebagainya. Ini tentang pelestarian hutan, gen plasma ya, pelestarian hutan oleh FRIM. Kolonis kita lah yang selain daripada astronomi dan juga FRIM tadi lah, pelestarian hutan. Okay, setakat ni ada apa lagi ke soalan? Assalamualaikum Puan. Salam. Maaf, saya Tajul daripada UiTM Perlis. Berkenaan dengan artikel yang Puan tunjuk tadi, saya nak tanya Puan, maksudnya artikel yang dihantar ke Dewan Kosmik ni perlu berserta dengan gambar lah untuk Ya, betul. Betul. Bermaksud kalau kita tak ada gambar, kita kena cari gambar lah. Tapi kalau gambar Puan, bukankah dia ada copyright dan sebagainya tu, macam mana dengan isu tu? Okey, macam ni Tuan, sebaik-baiknya kalau gambar tu dapat dibekalkan oleh Tuan, lebih baiklah.
Tapi kalau tuan tak dapat membekalkan gambar tu, kami akan carikan gambar tu yang bersesuaian dengan artikel tu. Sebab mereka kami memang ada langgan gambar dan database daripada luar negara, jadi kami akan carilah gambar yang bersesuaian. Okey, terima kasih Puan. Okey, sama. Rasa kalau gambar datang daripada pihak Dewan Kosmik lagi okey lah kan, ada isu copyright dan sebagainya saya rasa kan. Ya betul tu. Okey. Tapi macam kita nak menggambarkan macam mungkin ada penyakit ke apa benda, kalau tuan gunakan gambar sendiri mungkin kita tak ada masalah lah, macam misalnya gambar orang lah untuk utamanya. Betul. Kadang-kadang gambar orang ni ada yang dia jadi sensitif kan, jadi kita kena minta izin dulu. Mungkin macam penulis, kalau gambar keluarga dia mungkin dia tak ada masalah kot kan. Jadi lebih senang, jadi cuma nyatakan sumber gambar, mungkin sumber penulis. Kita pun beranggapan penulis dan memang dah menyelesaikan lah urusan itu, hak cipta tu. Tapi kita akan bertanya juga, walaupun penulis tu bagi gambar ahli keluarga, kita akan tanya juga betul ke gambar ni dah memang dapat izin dan sebagainya. Okey. Terima kasih Puan. Okey, terima kasih tuan. Ini sebagai satu contoh lagi yang salmonella ni, yang puding buih yang menjadi isu baru ni, yang kes kematian tu di Terengganu. Jadi kajian-kajian macam ni kalau boleh, kalau tuan-tuan dan perempuan nak berkongsi tentang bahaya kepada masyarakat, mungkin Florida yang berbahaya, salmonella, parasit dalam dalam kata sentuh, hal-hal macam ni yang kita rasa macam kita patut bagi tahu masyarakat, maksudnya sains dan kepenggunaan dan sebagainya lah. Jadi kami memang mengalu-alukan, memang kami dengan tangan yang terbuka menantikan tulisan daripada tuan-tuan dan perempuan. Puan, ada soalan satu lagi. Boleh dengar Puan? Boleh. Okey. Berapakah keluaran Dewan Kosmik ni? Dia ada volume ke? Dalam setahun at least ada 12 volume ke? Adakah dia akan publish quarterly ke? 4 kali setahun ke? Macam mana Puan? Okey. Dewan Kosmik ni diterbitkan setiap bulan selama setahun. Jadi Januari hingga Disember. Untuk 12 keluaran lah. Jadi kalau tuan-tuan dan perempuan berminat, tuan-tuan dan perempuan boleh juga melayari laman web BBP. Di situ pun ada secara online. Majalah ni kami muat naik dalam laman web. Dan kalau berminat untuk mendapatkan naskah cetakan, tuan-tuan dan perempuan boleh dapatkan di kedai buku DBP ataupun melanggan DBP Niaga, langgan di DBP Niaga, ataupun cari pada pengedar buku DBP di kawasan tuan-tuan dan perempuan. Okey. Terima kasih Puan. Okey, Selepas ni kalau kita nak hantar, kita boleh hantar direct email pada Puan lah, Puan Bodoh. Ya, boleh. Sebaiknya Puan email juga pada saya dan Puan Fatin lah. Jadi senang, jadi dia ada backup kan. Maksudnya insyaAllah boleh accept lah nah. Bila kita email nanti ya. InsyaAllah. Kalau bersesuaian, tak ada hal-hal yang sensitif boleh. Okey. Terima kasih dah Puan. Melawak je dah. Okey. Sama. Terima kasih tuan. Sebab macam maksud saya sensitif ni, sebab yang sesuai dengan dasar-dasar penerbitan DBP ni, macam tuan-tuan dan perempuan pun faham, yang tidak menyentuh sensitiviti kaum, agama, sensitiviti dari segi politik. Dan kadang-kadang walaupun kita nak cakap dalam bidang STEM ni, tapi ada hal-hal yang kita macam terkait. Jadi itu kena berhati-hati jugalah. Kadang dalam selit-selit secara halus. Jadi itu pun agak bahaya jugalah. Jadi kami akan lihat kalau kata hal tu boleh dibuang, diedit, kami akan buang yang tak menjejaskan keseluruhan artikel. Tapi kalau kami terpaksa buang sehingga menjejaskan keseluruhan artikel, jadi agak sia-sia lah kalau tuan-tuan dan perempuan menghasilkan artikel yang panjang, masa tuan-tuan pun dah dicurahkan begitu banyak, akhirnya untuk Dewan Kosmik November sekarang kami tengah sedang menukangi Dewan Kosmik November. Kita akan memerihalkan diabetes sebab mengambil tema sempena Hari Diabetes Sedunia. Jadi kita cuba melihat setiap bulan tu apakah hari-hari khusus yang diangkat di seluruh dunia untuk
sebelum ni saya nak cerita lah kan. Sebelum ni Dewan Kosmik Oktober kami memerihalkan Jambatan Haiwan. Mungkin kita berheran kan, haiwan ada jambatan kan. Tak, kita ingat manusia dia ada jambatan, kenapa lah susah manusia nak membina jambatan untuk haiwan. Tapi sebenarnya sangat penting. Jadi saya menyarankan tuan-tuan dan puan dapatkan Dewan Kosmik Oktober untuk mengetahuinya lebih lanjut. Walaupun hal ini boleh di Google, tapi boleh juga kalau nak membaca dalam bahasa kebangsaan lah tentang jambatan haiwan. Dan Malaysia pun sedang menuju ke arah pembinaan jambatan haiwan yang sebagaimana saya sebut dalam ruangan editorial saya ni. Tapi di negara jiran kita Singapura sudah ada pun jambatan haiwan. Terima kasih Puan Rita atas penerangan tadi. Kami buka lagi soalan untuk sesiapa yang nak bertanya. Kalau tak nak bersuara boleh ajukan soalan di ruang chat. Untuk makluman, slide yang tadi Puan Rita tunjukkan kepada semua akan dikongsi melalui email selepas ni. Terima kasih kepada penolong editor Puan Fatih Yazana, beliau yang menyediakan slide tu. Okey, dari segi majalah Dewan Kosmik ni juga kita kena ingat walaupun yang sebagaimana yang saya sebutkan tadi, kami yang memfokuskan bidang STEM, tapi dalam hal ni kami seboleh-boleh yang akan menseimbangkan topik yang terdapat dalam Dewan Kosmik ni. Misalnya kita tak akan meninggalkan bila kita cakap tentang manusia, tentulah kita akan bercakap juga tentang haiwan, kita akan bercakap juga tentang alam, kita akan bercakap juga tentang fizik, tentang teknologi. Jadi semua tu saling berkait. Jadi seboleh-bolehnya kami akan pastikan dalam setiap keluaran tu ada gabungannya. Jadi tanpa manusia, tiada haiwan, tiada manusia, tiada alam, tiada juga manusia. Jadi semua saling berkait. Jadi tidak ada mungkin pemberatan untuk manusia saja, teknologi saja. Jadi kita seboleh-bolehnya cuba buat secara menyeluruh lah. Kita cuba mencapai keseimbangan tu dalam majalah Dewan Kosmik. Assalamualaikum Puan Rita. Ada lagi soalan nak tanya. Okey. Dengan kalau kita nak hantar artikel dengan Dewan Kosmik, berapa resolution untuk gambar yang kita perlu prepare? Macam contoh kalau hantar kepada jurnal dia nak 300 dpi kan. Kalau Dewan Kosmik macam mana ya? Okey, masih doktor. Yang tu soalan tu saya serahkan kepada Puan Fatih Hazana sebab beliau menguruskan hal teknikal lah dalam majalah Dewan Kosmik ni. Okey, saya minta Puan Fatih lah jawab. Okey, berkenaan dengan gambar ni, kita tidak ada spesifik lah. Yang penting gambar tu jelas dan tidak kecil. Sebab bila kita hantar kecil, contohnya kita menggunakan telefon, bila gambar tu dah dalam resolusi kecil, apabila dimasukkan ke dalam majalah, bila kita nak cuba besarkan, dia akan jadi pecah. Kiranya gambar tu yang penting adalah tidak kabur dan jelas. Contoh kalau ada tulisan tu, contoh kalau kita nak hantar dalam bentuk graf, kalau boleh gambar tu hanya adalah graf sahaja. Kalau tulisan tu kami akan tulis semula supaya dia tidak menjadi, contohnya beginilah. Contohnya penulis dia hantar gambar ruangan rajah tentang gelombang cahaya ni. Okey, gambar ni penulis hantar dalam bentuk PDF sebab dia takut, dia risaulah benda tu akan jadi pecah atau kabur. Tetapi walaupun dia dah hantar dalam bentuk PDF dalam resolusi yang besar, teks tu tetap akan pecah. Jadinya kami terpaksa ambil langkah, gambar dimasukkan dan kami masukkan semula teks tu lah supaya dia nak. Ada sesiapa yang nak ajukan soalan lain? Maaf, lupa nak tambah berkenaan dengan gambar tu, jika penulis hantar apa yang kami terima dalam bentuk kabur atau pecah, kami akan maklumkan semula kepada penulis untuk menghantar. Kadang-kadang gambar yang dihantar tu boleh di-adjust oleh penulis lah. Contoh macam gambar bulan, dia hantar gambar tu jadi gelap. Jadi kami minta untuk penulis tu hantar semula dalam
kecerahan yang boleh dilihat. Puan, saya difahamkan ada some insentif ke kalau hantar ke Dewan Kosmik ni? Macam satu artikel 100 ke kalau tak silap, betul ke? Sebenarnya doktor, kami ada kadar tertentu mengikut artikel. Kalau macam cerpen, kadar dia RM300. Itu adalah harga shilling. Itu harga maksimum lah untuk cerpen. Kalau untuk artikel lain antara 200 hingga 300. Jadi bergantung kepada artikel tersebut, pemberatan artikel tu. Jadi begitu juga kalau macam aktiviti pun kita bayar, ulasan hukum kita bayar mengikut kadar DBP. Jadi tuan-tuan dan puan dialu-alukan hantar dulu dan lihat kemudian berapa yang dibayar. Tapi sesuailah dengan aktiviti, dia hanya bersifat berita ringkas, jadi bayaran dia taklah sebanyak sebagaimana penulisan artikel. 50 hingga 100 kadar dia. Untuk ulasan buku 80 hingga 100. 80 hingga 100. Jadi artikel lah yang tinggi lah setakat ni 200 hingga 300, tapi cerpen pun 300 maksimum. Banyak tu kalau ikutkan. Banyak. Memang menarik lah. Kalau boleh hantar banyak ni kan. Boleh insyaAllah. Some insentif tu boleh di samping paper tu publish, kita pun dapat some insentif pun dah okey kan, nama terpahat dekat Dewan Kosmik. Ya, betul. Betul doktor. Jadi kalau macam kertas kerja doktor yang doktor ataupun pendidik lain yang dihasilkan oleh pihak UiTM, kami insyaAllah boleh juga siarkan, tapi kami akan murnikan dan sesuaikan dengan format majalah. Kita jadikan dia penulisan yang lebih popular lah. Jadi mungkin dari segi macam data-data tu kita tak dapat nak menyiarkan secara detail lah sebagaimana dalam kertas kerja. Jadi kita ambil yang ringkas dan mudah yang memang nampak penulisan majalah, bukan penulisan kertas kerja. Boleh saya tahu tak di UiTM tu dalam Fakulti Sains ni banyak kajian tentang apa tu doktor? Okey, secara brief lah, dekat sini kita ada 7 fakulti. Fakulti Sains Penggunaan, di mana ada biologi, ada fizik, ada kimia, ada polimer, dan ada juga marine. And then kita ada juga FSKM, Fakulti Fakulti Computer Science, itu ada daripada bidang Computer Science lah. And then kita ada juga FSR, Sains Sukan dan Rekreasi. Kemudian ada agro juga sebab kita ada ladang kat belakang ni. And then ladang harum manis dekat Perlis, memang niche area dia memang harum manis lah untuk makluman wanita. Dan kita ada juga Fakulti Seni Bina Perancangan UKO, iaitu satu-satunya kos yang ada bawah fakulti FSPU ni dekat sini, iaitu UKO ilmu falak ada, and then UKO tanah, UKO hidrografi, and then kita ada juga accounting dan juga fakulti pengurusan perniagaan. Dekat situ ada sains sosial punya bidang jugalah. So ada sains sosial dan ada juga sains teknologi untuk makluman penelitian. Oh, terima kasih doktor. Jadi kami dah nampak banyak tu. Jadi mungkin doktor boleh tolong wawarkan kepada setiap fakulti ni syarah ataupun pelajar yang berminat untuk menghantar karya kepada Dewan Kosmik, memang kami ada alihkan lah, terutamanya dalam bidang kejuruteraan yang sekarang ni macam agak sedikit lah yang kami dapat. Jadi tak banyak orang tulis pasal kejuruteraan tentang seni bina yang dikaitkan dengan sains kan, tentang seni bina bangunan yang selamat ataupun contohlah bangunan masa depan, fenomena alam dan sebagainya lah. Okey, ni ada Dr. Syukur kat sini. Mungkin Dr. Syukur nak sampaikan sepatah dua kata kepada editor. Untuk makluman, Dr. Syukur adalah Timbalan Rektor Pendidikan untuk PJI UiTM Perlis. Kenalkan. Okey, Assalamualaikum. Okey, Assalamualaikum Puan Rita Yahya dan juga Cik Fatin Syazana Zulkafali. Salam kenal lah, salam perkenalan. So basically saya dengan Dewan Kosmik ni saya rasa tak asing lagi lah. Since saya rasa Dewan Kosmik ni dah jadi macam memang close contact, close relationship dengan UiTM lah.
Especially Dewan Kosmik, dia ada memang kuat bagi supporting ataupun kuat beri support pada program yang dianjurkan oleh UiTM Changi Perlis, iaitu iIDEA 2020, which is sepatutnya Puan Rita dan juga Cik apa lupa, Cik Fatin, Puan Fatin sorry sepatutnya datang untuk pelancaran iIDEA ini kan. Ya, betul. Jadi disebabkan oleh a few kekangan lah. So kita mohon maaf lah sebab adjustment tu terpaksa dibuat pada minit-minit yang terakhir. Okay, basically Dewan Kosmik ni dah sama dengan idea quite sometimes, since 2014, since editor sebelum Puan Junaidah lagi. Cik Syukri. Ha? Cik Syukri. Yes, Cik Syukri. Cik Syukri sekarang tengah sambung belajar kan. Sampai next year, tak salah saya. Sampai bila? Sampai next year. Then diganti dengan Puan Junaidah dan seterusnya Puan Rita Yahya. So InsyaAllah dari segi sumbangan artikel tu saya sendiri pun banyak sumbang artikel ke Dewan Kosmik. So kalau tengok ada dalam sistem pembayaran pada Dewan Kosmik DBP tu, saya rasa nama saya banyaklah kat situ. Itulah selalu saya bila saya bercakap dengan para pensyarah ni, penulisan ni selain pada hobi, dia juga boleh menjadi satu peluang untuk kita menjadi pendapatan lah. Sebab kita menulis, kita hantar ke Dewan Kosmik dan kita dapat untuk short article, untuk aktiviti kita akan dapat RM100. Dan kalau long article, kita akan dapat RM300. So itu bermanfaat. Itulah saya hello. Ada macam bergema. Okay, so saya mengalu-alukan Puan Rita dan juga Cik Fatin dan ucapan terima kasih atas kesudian Puan Rita dan juga Cik Fatin yang sudi untuk sama-sama dengan para pensyarah ini untuk beri sedikit taklimat berkaitan dengan penulisan apa yang boleh ditulis dan boleh dihantar ke Dewan Kosmik. Semoga kita mengharapkan relationship antara UiTM Changi Perlis dan juga Dewan Kosmik dapat berurusan lah, insyaAllah. Itu saja short ini daripada saya. Terima kasih Doktor. Kami pun ucap terima kasih juga kepada pihak UiTM yang selama ni kita dah bekerjasama dengan baiklah melalui program-program yang dianjurkan. Jadi insyaAllah untuk masa akan datang kita akan bekerjasama mungkin dalam aktiviti yang lain pula lah selain daripada yang apa yang kita dah buat selama ni kan. Ya. Kami insyaAllah bersedia kalau ada undangan, kami tak ada masalah. Sama ada kita buat secara online macam ni ataupun datang pun insyaAllah kami cubalah mencari masa untuk ni lah bersama-sama dengan pihak UiTM untuk sama-sama kita nak mengimarahkan selain daripada Dewan Kosmik STEM ni. Ya, insyaAllah. Dengan berakhir sesi perkongsian tadi, maka berakhirlah sudah majlis kita pada hari ini. Saya ada serangkap pantun. Itu lagi. Okey. Pohon berangan, tempat bertemu, girangnya rasa si anak dara. Baliklah tuan membawa ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara. Okey. Terima kasih kepada semua pensyarah atas kesudian hadir menjayakan sesi perkongsian pada hari ini. Sekian saja, saya mewakili Jawatankuasa Pelaksana Program menyusun 10 jari andai ada kekurangan dan kesilapan sepanjang majlis ini berlangsung. Marilah kita sama-sama akhirkan majlis ini dengan tasbih isfarah dan surah Wal-As. Terima kasih. Terima kasih Dr. Syukur atas kehadiran pada hari ini. Kita tengok gambar sikit Bella. Okey, mohon semua untuk onkan kamera untuk mengambil gambar bersama-sama. Terima kasih Perintah dengan Cik Suzana. Kita tak gambar semua orang boleh ke? On camera. Lumayan je. Jadi selepas ni kami nak tengok lah kalau boleh banyak PM lah yang hantar artikel kan. Boleh kita nak snap gambar.
Boleh lebih. Lepas ni saya rasa ada 2-3 artikel kita boleh minta Bella untuk tulis. Kita ada program-program yang kita nak buat. So Bella boleh hantar lepas ni. Ya, boleh doktor, boleh. Hantar je doktor. Kalau dapat Mohon untuk onkan kamera. yang ni lah yang nak dikongsi, kami memang insyaAllah lah. Mohon partisipan untuk onkan kamera. Untuk sesi mengambil gambar. Nazira. Kosmik lah. Ya, kita pegang. Tada! Boleh kami pegang kosmik lah. Nampak? Kan awalnya tulisannya. Nampak sikit. Apa boleh? Untuk Puan Rosnani, Puan Surah, tak apa kalau tak ada kamera, tapi siapa yang boleh on kan, mohon on kan kejap. Tak ambil gambar kejap je. Laju macam Oh, terima kasih doktor. Siap pegang majalah dengan kosmik. Terima kasih doktor. Sokongan terhadap dengan kosmik. Doktor ambil. Sekejap. rasa dia pegang yang ni. Macam 1, 2, 3. Cheese. Alright. okey, terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih Puan Rita. Terima kasih Cik Sana. Terima Kami kasih pun semua terima kasih yang kepada semua. sudi bersama-sama untuk Dr. Nafisah. Okay, jumpa lagi. Kami ucap terima kasih. Terima kasih. Doktor. Assalamualaikum. Salam. Maaf kalau ada apa salah dan silap. Alright.